Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. This voice message is specifically in reference to the kenyataan media penjelasan Peguam Negara berhubung dengan isu persidangan parlimen. Saya percaya ianya mengandungi 11 perenggan dan saya ingin menekankan di sini bahawa memandangkan selama beberapa minggu yang lalu antara pelbagai pihak yang berkenaan, saya telah pun memberi beberapa pandangan berkaitan dengan kuasa ke bawah duli yang di-Pertuan Agong semasa darurat, secara khususnya berkaitan panggilan parlimen. Maka saya bertanggungjawab untuk memberi sedikit komen berhubung dengan kenyataan media Peguam Negara yang bertarikh hari ini tersebut. Ada 3 perkara secara khusus yang saya ingin sentuh. Yang pertamanya, tidak ada pihak yang menafikan bahawa dalam keadaan biasa di bawah perkara 39 dan 40 Perlembagaan Persekutuan, tanggungjawab dan kuasa ke bawah duli yang di-Pertuan Agong dilaksanakan di atas nasihat kabinet ataupun kerajaan. Tapi apa yang menjadi penting adalah kemasukan fasal 40, perkara 40 fasal 1 kapital A seperti yang dirujuk oleh Yang Berhormat Peguam Negara di dalam kenyataan beliau yang dimasukkan dan digubal pada tahun 1994 dengan khusus menyatakan seperti berikut. 1A, pada menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan, jika yang di-Pertuan Agong dikehendaki bertindak mengikut nasihat, atas nasihat atau selepas menimbangkan nasihat, yang di-Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu. Dalam erti kata lain, di bawah pindaan 1994 tersebut memerlukan Agong mengikut nasihat dalam keadaan di mana peruntukan perlembagaan dengan khusus menyatakan perlunya nasihat. Dan perkara itu telah mengubah segala kedudukan perundangan seperti yang dirujuk di dalam kesemua kes yang disenaraikan di dalam kenyataan media Peguam Negara, iaitu kes Teh Cheng Poh 1979, kes Stephen Kalong Ningkan 1968, kes Merdeka University 1982, kes Ketua Perkhidmatan Awam Malaysia Balakrishnan tahun 1981, kes Karam Singh 69, kes N. Madhavan Nair 75. Yang kesemua kes yang saya nyatakan tadi adalah sebelum 1994. Satu sahaja kes yang dinyatakan dalam kenyataan media Peguam Negara, iaitu kes Abdul Ghani bin Ali lawan PP tahun 2001 3 MLJ 561 yang merujuk kepada keadaan selepas 1994. Tetapi di dalam kes Abdul Ghani pun secara khusus maksud dan efek keperluan adanya perkataan nasihat di dalam peruntukan perlembagaan tidak dihujahkan, tidak dinilai dan tidak diberi penghakiman kepadanya. Maka di sini untuk Peguam Negara mengatakan bahawa dalam setiap keadaan pun perlu adanya pematuhan kepada nasihat adalah tidak begitu tepat, berpandukan kepada pindaan fasal 1A tersebut. Yang keduanya, perkara 1501 dengan jelas di dalam perkara 150 keseluruhannya tidak wujud penggunaan perkataan nasihat Perdana Menteri atau nasihat kerajaan. Macam bagaimanakah perkara 1A terpakai? Itulah sebabnya telah diwujudkan oleh Pejabat Peguam Negara sendiri, Seksyen 14.1 dan 14.2.
di mana mengatakan mana-mana kesan peruntukan panggilan parlimen di dalam perlembagaan digantung. Dan kemudiannya di bawah perenggan Sub 2 dinyatakan bahawa ianya terletak kepada budi bicara agung. Itu adalah perkataan-perkataan yang jelas yang selepas menggantung keperluan memanggil parlimen di atas nasihat kerajaan, meletakkan budi bicara kepada agung. So untuk mengatakan bahawa semata-mata kerana sistem kerajaan kita adalah sistem parlimen demokrasi dan raja berperlembagaan, maka dalam setiap keadaan agung perlu mendengar nasihat Perdana Menteri, sedangkan peruntukan-peruntukan berkaitan darurat tidak menyatakan adanya perlu nasihat Perdana Menteri adalah tidak begitu tepat. Tidak begitu tepat. Yang ketiganya, bagi saya, perkara ini boleh diselesaikan dengan tuntas, dengan cepat, kerana kebawadulian di Pertuan Agong boleh menampilkan persoalan berkaitan isu perlembagaan ini, yakni adakah baginda tuanku perlu menunggu nasihat Perdana Menteri untuk memanggil parlimen semasa darurat ataupun tidak, terus untuk diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Kerana di bawah perkara 130, bila mana ada apa-apa persoalan perlembagaan berkaitan fungsi yang perlu ditakrifkan untuk kepentingan agung, agung boleh petition. Mahkamah boleh merujuk persoalan tersebut pada Mahkamah Persekutuan untuk memberi keputusan bagi tujuan membantu panduan kepada agung mengambil kira apakah kedudukan perlembagaan. Hatta saya syorkan Istana Negara mengambil pilihan di bawah perkara 130 Perlembagaan Persekutuan untuk merujuk perkara ini bagi keputusan Mahkamah Persekutuan. Ya. Dan akhir sekali, terdapat juga satu isu yang perlu kita ambil kira di sini, bahawa Peguam Negara di bawah perkara 145 perlu memberi nasihat kepada kerajaan dan juga kepada kebawah duli yang di Pertuan Agong. Dalam keadaan di mana Peguam Negara sendiri telah mengikuti rombongan Perdana Menteri seperti yang dilaporkan, melainkan fakta itu disangkal oleh pejabat Peguam Negara, maka Peguam Negara besar kemungkinan dalam pendapat jujur saya berada dalam keadaan konflik kepentingan untuk memberi pendapat berkaitan sama ada kebawadulian di Pertuan Agong wajib menunggu nasihat ataupun kebawadulian di Pertuan Agong boleh semasa darurat tidak mengikut nasihat. Atas dasar itulah kenyataan Peguam Negara ini hendaklah diputuskan melalui rujukan oleh kebawadulian di Pertuan Agong terus ke Mahkamah Persekutuan. Ianya agak tidak begitu selamat dan tidak begitu molek untuk terus menerima pendapat. Dengan penuh hormat saya menyatakan pendapat yang berbahagia Peguam Negara ini sebagai muktamad dari segi perundangan berkaitan kedudukan baginda tuanku semasa darurat. Sekian, terima kasih. It's very important. Thank you.